Assalamualaikum. Okay, apa khabar semua? Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana sudi join sesi live kita. Hari ini kita akan cakap pasal Waalaikumsalam Hairunisa. Kita akan bercakap pasal IUI. Hai. Basically, adakah IUI ni satu sesuai untuk saya kan? Macam setiap pasangan tu dia akan bertanya rawatan fertility ni ada 3 jenis, satu Clomid, satu lagi IUI, satu lagi IVF. So IUI ni sesuai ke tak? So kita akan bincang a little bit about IUI tu apa yang berlaku masa IUI, siapa yang sesuai dan apa isunya dengan IUI ni. Okay, so seperti biasa apa yang kita buat the first half, saya akan cerita-cerita. Kalau you all ada apa-apa nak tanya soalan, dah boleh start type soalan tu sambil kita go live. InsyaAllah dalam separuh masa yang seterusnya kita akan go through soalan-soalan lah. So penekanan lebih kepada nak jawab soalan daripada saya just like tanya-tanya macam tu je. Okay, alright, soalan dah mula jawab, dah ada orang hantar. Okay, teruskan, nanti kita akan go through. So IUI ni adalah, kalau dalam bahasa Melayu dia perman yang beradas. So apa yang terjadi adalah kita basically akan bagi rangsangan kepada ovary supaya dapat telur yang matang. Kalau dengan Clomid dia punya rangsangan hanya daripada ubat makan, tapi dalam IUI selalunya kita akan bagi a little bit more dengan ubat makan dan juga ubat injection. Cuma dos ubat injection tu tak setinggi IVF, dan maybe dos injection tu mungkin inject 2 atau 3 kali macam selang sehari. So apa yang kita buat selalunya hari kedua hingga hari ke-6, masa period tu dah start ubat macam letrozole ataupun ubat macam Clomid, and then on top of that mungkin hari ke-4, ke-6 dan ke-8 kita bagi injection. So the idea adalah untuk merangsang lebih banyak telur, mungkin 2 hingga 4 telur yang besar, supaya boleh meningkatkan peluang untuk sperma berjumpa dengan telur dan meningkatkan peluang untuk mengandung. Dia macam seolah-olah antara Clomid dengan IVF, dia macam kompromi antara dua rawatan tu. So persenyawaan masih berlaku di dalam tube fallopian, di dalam rahim, dan juga pembahagian embrio berlaku dalam tube fallopian, dan bila embrio tu dah membahagi dia akan bergerak ke arah dinding rahim dan menempel kat situ. Okay, so itu yang berlaku masa IUI. So masa IUI, bila kita buat, kita start masa hari kedua, ketiga period. So couple datang, kita scan, kita make sure everything okay, dinding rahim nipis, kita kira bilangan telur, and then lepas tu kita start lah ubat tu, dan kita bagi ubat injection juga. Dan usually masa hari ke-10, hari ke-11 datang balik untuk kita scan, kita nak tengok berapa telur yang terangsang, ada berapa telur yang matang. So target kita dalam 16 mm ke atas. Lepas tu kita akan bagi satu injection, dia panggil trigger injection, macam Hucock, supaya telur tu dilepaskan. And then lepas tu kita buat IUI, selalunya hari ke-12, hari ke-13. So masa hari IUI tu suami bagi sampel, so kita akan proses sperm dia. Okay, so kita akan ambil sperm yang highly concentrated, highly active. So couple akan dapat bacaan sebelum dan selepas proses penyediaan sperma tu. Okay, so kita akan tunjuk juga dekat couple, okay, ni bacaan sebelum, ni bacaan selepas, supaya kita tahu sama ada sesuai ataupun tidak. Walaupun sebelum tu couple dah buat ujian sperma, so kita masih buat sekali lagi bacaan sperma. So dan kita akan masukkan air sperma yang dah diproses tu ke dalam rahim under ultrasound guidance. So basically dia macam kita buat macam masukkan mulut itik tu, dan kita masukkan tube. Pada masa sama kita akan scan, okay, dan couple akan nampak lah macam air ataupun ada gambar dekat ultrasound tu dimasukkan ke dalam rahim. Okay, so itu yang berlaku. Proses IUI tu sekejap je, dalam setengah jam macam tu, even kurang daripada tu dah selesai. And then lepas tu kita akan bagi ubat untuk kuatkan rahim, macam Duphaston, ubat progesteron lah, untuk
2 minggu sebelum buat ujian UPT, urine pregnancy test, ataupun ujian darah. Selalunya kita buat urine pregnancy test lah. Okay. Ada juga kita galakkan untuk couple untuk bersama kat rumah the next day, supaya untuk naikkan chance. Sebab kita, the idea adalah untuk sperma tu berada sebelum telur tu pecah. Sebab telur dia tak suka tunggu. Dia nak keluar je dah ada dah sperm untuk dia pilih kan. Sebab telur yang pilih sperma, so dia tak suka tunggu. So the idea adalah untuk sperma tu berada dalam tube fallopian sebelum telur tu dilepaskan, sebelum ovulasi berlaku. Itu peratus kejayaan mengandung lebih tinggi berbanding dengan kalau sperma bila telur tu keluar, sperma tu tak ada. So telur tak sukalah. So kalau boleh kita nak sperma tu dah ada. So sometimes kita nak target bila exactly waktu ovulation tu is a bit hard, kita tak tahu. Tapi kita boleh relatively suspect lah bila. Okay. So berapakah peratus kejayaan IUI? So dia tinggi sikit daripada Clomid dalam 10 hingga 15%. Ramai juga yang kata doktor tak tinggi sangat. Betul, sebab isunya the idea adalah kita besarkan telur, kita hantar sperma masa ovulasi tu berlaku. Okay? So isunya kita tak tahu bila sama ada sperma tu jumpa tak telur tu, bersenyawa ke tak, menjadi embrio ke tak, itu yang kita tak tahu. Okay? So sebelum buat IUI, couple kita galakkan untuk wanita lakukan tube fallopian punya assessment, pastikan tube tu tak block. Okay? So bila tube tu tak block, sama ada nak buat dengan hypophysi ke, dengan HSG ke, ataupun kalau dia pernah buat laparoskopi, dia pernah check tube juga. Kalau tube tak block, so IUI antara salah satu treatment yang sesuai. Kalau bagi bacaan sperma tu yang normal, ataupun mungkin a little bit macam kurang sikit sahaja daripada bacaan yang WHO recommend. So mungkin dari segi dia punya shape dia, ataupun dari segi bilangan dia kurang sedikit sahaja daripada bacaan. Although kalau boleh kita nak lebih kepada bacaan sperma yang normal supaya peratus kejayaan tu tidak terkesan. Okay? Sebab kadang-kadang kita nampak ada isu dengan tube, contohnya tube tu block, sebelah tube block, ataupun bacaan sperma yang suboptimal, dia nak cuba buat IUI. Maybe kita kata consider buat sekali sahaja, kalau tak berjaya kita step up. Okay? So dengan IUI, dia punya isunya kita tak tahu dari segi sama ada sperma tu berjumpa tak dengan telur, bersenyawa ke tak, sebab kita tak boleh nak test. Ada macam persenyawaan dah berlaku, kita tak nampak. Okay? So kita tak nampak juga sama ada embrio tu membahagi ke tak, sama ada dia bergerak ke arah dinding rahim ataupun tidak. So itu yang kita tak tahu until 2 minggu selepas IUI baru kita buat ujian urine pregnancy test. Okay? So selalunya IUI ni kita galakkan kalau kita tengok dari segi rawatan yang buat, mereka couple yang pilih untuk buat IUI, dia kena aware about success rate dia tak tinggi, dan juga be aware that you might need to do more. Maksudnya perlu buat lebih daripada satu kitaran IUI. Macam Clomid juga. So kata okay, first Clomid jaranglah terus pregnant walaupun ada, okay, tu rezeki dia, tapi selalunya beberapa kali Clomid baru berjaya pregnant. Macam tu juga dengan IUI. Kalau kita tengok graf dari segi kumulatif berapa kali dia buat IUI, dia kata peratus kejayaan dia meningkat dari satu kitaran ke kitaran yang akan datang. Tetapi selalunya kita hadkan kepada 6 cycle. Kebanyakan couple buat sekali 2, jaranglah buat sampai 6 kali IUI. Sebab by that time diorang akan move on ke arah IVF. Okay? So selalunya IUI bila bacaan sperma normal, dia tak ada apa-apa isu yang ketara. Contohnya macam orang kata unexplained subfertility, dia buat ujian sperma normal, dia buat check tube normal, result telur okey, dia punya kitaran haid pun normal, tak ada apa-apa isu. So sometimes mereka nak try, selain pada try dengan Clomid, dia nak try dengan IUI. So IUI boleh buat. Cuma apa isunya dengan IUI? Okey, bila yang kita tak boleh buat IUI? So of course kalau kedua-dua tube tu tersumbat
ataupun bacaan sperma dia terkesan. Maksudnya bacaan sperma dia jauh rendah dari segi bilangan, kurang daripada 10 million contohnya, pergerakan yang kurang. Walaupun kita hantar sperma tu sampai ke dalam rahim, tapi dia masih kena berjalan, masih kena swim cari tube fallopian, masih jauh lagi perjalanan. So bila bacaan sperma tu suboptimal, kita risau kalau buat IUI dia punya peratus dia tak tinggi. Okey, ataupun kalau wanita tu contohnya kalau ada isu dengan endometriosis, kita suspect because endometriosis tu dia ada radang dekat dalam pelvis, dia punya suasana untuk sperma tu berjumpa dengan telur untuk persenyawaan berlaku, pembahagian embrio tidak optimal. So kadang-kadang wanita tu ada endo, kita tak keen ke arah IUI. Okay, so IUI ni macam kadang-kadang macam default sebelum orang rasa nak buat IVF, dia nak try IUI dulu. Tapi kadang-kadang kita tengok dari segi keseluruhan, sometimes IUI maybe boleh, tapi usually doktor akan kata be aware kalau tak berjaya dan kita kena step up ataupun kita expect to do more than one IUI. Ada juga sometimes kita nak buat IUI, kita terlebih rangsang. Contohnya tiba-tiba bila kita rangsang dengan ubat Clomid atau ubat Letrozole, lepas tu kita tambah dengan injection lagi, kita tengok terlalu banyak telur yang matang. Contohnya lebih daripada 4 telur yang matang, ada 6, ada 8 telur yang matang. So kita tak boleh nak teruskan rawatan IUI tu sebab kita khawatir ada banyak persenyawaan berlaku lebih daripada 2 dan itu berbahaya. So kita terpaksa abandon IUI sebab kita tak boleh nak kontrol berapa yang bersenyawa. So it's better to be safe. Okay, so kat situlah doktor terpaksa berhenti ataupun abandon the cycle. Ini sering berlaku especially bagi wanita yang ada polycystic ovary ataupun PCOS. So kadang-kadang kita rangsang sikit, dia buat tak tahu je, kita lebihkan sikit je dos, boom, dia terus banyak sangat telur dia besar. So tu kita terpaksa berhenti. Dan mungkin bagi mereka sama ada nak tengok balik ataupun kalau ada kelapangan kita terus ke step up ke IVF. Okay, kalau kita tengok dekat certain negara, dia punya guideline untuk IUI ni lebih kepada couple yang ada masalah sexual. Contohnya tak boleh nak bersama, in a sense of kalau suami tu ada erectile dysfunction, ya, mati pucuk orang kata, ataupun wanita tu tak boleh nak bersama disebabkan oleh vaginismus ataupun kedua-duanya. So sometimes kita buat IUI di mana kita buat assisted untuk bantu tingkatkan peluang untuk mengandung. So dia tak ada masalah kesuburan, ijaz dan nak bersama, dia tak boleh nak bersama. So IUI adalah antara method ataupun cara selain daripada rawatan yang lain. Okay, so itu antara faedah IUI. Soalan yang sering ditanya untuk IUI, kata doktor, kenapalah hantar sperma dalam rahim je, kenapa tak masukkan ke dalam tube fallopian sampai dia jumpa telur? Isunya tube fallopian tu halus je, memanglah dekat dalam gambar diagram tu nampak cantik je, besar je tube tu, tapi sebenarnya tube tu halus dan kita tak boleh nak maneuver pun kateter kita sebab kateter tu lagi besar daripada luang pembukaan tube fallopian tu. So dengan ultrasound kita hanya nampak body uterus sahaja, kita tak nampak tube tu. Okay, so unless lah tube tu bengkak, tapi kalau tube bengkak kita dah tak buat IUI. Kita terus ke, bila ada masalah tu terus ke IVF. So itu antara kenapa hantar sampai ke uterus, walhal sperma tu masih kena swim, kena cari tube fallopian, dan dia tak tahu nak pergi belah kiri ke belah kanan. Itu yang kalau ada telur tu besar belah kanan, patutnya kita hantar ke arah kanan lah kan, tapi kita tak boleh nak buat tu. Okay, kita masih hantar kat body uterus, and then it's up to the sperm untuk swim ke arah mana yang dia rasa dia nak jumpa dengan telur tu. Okay, so ada juga yang tanya, doktor, kalau tube saya sebelah sahaja, okay, sebelah sahaja yang tak block, masih boleh tak buat IUI? Basically, of course, kalau kita kata ada kelapangan terus ke IVF, tapi kalau sebelah tube masih okay, secara teorinya tak ada masalah, masih boleh buat IUI, asalkan tube telur yang besar untuk bulan tu adalah belah tube yang tak tersumbat tu.
Contohnya tiub belah kanan dia okey. So telur yang besar dominan adalah ovary belah kanan. Tapi kalau kita bagi ubat, tengok ovary belah kanan dia buat tak tahu je, yang besar belah kiri, mungkin chance untuk berjaya dengan rawatan IUI tu is not the best. Sebab kita tak boleh pilih telur mana yang akan besar. Tak kata, okey ovary belah ni, ovary belah kanan ambil tak, kita tak boleh. Dan kita tak faham lagi kenapa bulan ni ovary belah kanan telur dia besar. Kenapa next month adakah belah kiri pula? Tak semestinya sebab dia tak ada pattern. They have their own brains ovary ni. So dia salah satu yang kalau dalam natural cycle yang besar, tapi bila kita rangsang ada kemungkinan yang besar tu setiap ovary ada telur yang besar. Tapi tak semestinya sebab macam siang tadi yang besar tu semua daripada ovary belah kanan. Sebelum ni semua ovary belah kanan juga. Tapi kenapa ovary belah kiri tu buat tak tahu je. Yang itu yang kita tak faham lagi dari segi sains. Okay. Alright. So soalan-soalan pun dah mula masuk. Maybe kita akan teruskan dari segi soalan-soalan, okay, untuk kita jawab. So kalau ada siapa-siapa nak tanya, dah boleh tanya dah dekat sini. And then kita akan go through. Sebab last time apa yang terjadi, soalan-soalan tak habis dijawab. Okay. Alright, so saya go through dengan soalan. Okay, nombor 1. Assalamualaikum doktor, sesuai ke untuk saya yang ada PCOS? Okay, sesuai ke tidak? Bergantung kepada keadaan. Kadang-kadang PCOS ni, the trick is lah kita nak telur dia besar, tapi kita tak nak terlalu banyak telur. Okay, yang besar. So kita kena rangsang dengan kadar yang orang kata average, tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Kalau rendah nanti telur dia tak naik. Sebab telur PCOS kan dia mahal, dia tak nak respon kalau dos sikit-sikit je. Tapi kalau kita bagi terlalu banyak, nanti terlalu banyak pula telur naik. Okay, so apa yang kita buat kalau wanita tu ada PCOS dan kita kata okey, Puan Encik nak cuba try IUI boleh. Tapi apa isunya, katakanlah kalau terlalu banyak telur besar, lebih daripada 4, kita tak boleh nak teruskan. Okay, so couple kena understand yang ada tendency kalau terlalu banyak telur naik, kita takut banyak sangat persenyawaan berlaku, nanti ada banyak kandungan. Kalau twin saja tak apa. Tapi kalau lebih daripada tu, ada risikonya lebih tinggi. Even twin pun risiko dia tinggi. So lagilah yang ada lebih daripada 2 di dalam rahim. Okay. So itu yang berlaku. Doktor, kalau buat IUI bolehkah ianya elakkan daripada ectopic, mengandung luar rahim? Tidak, kita masih tak boleh nak elakkan ectopic berlaku. Even IVF kita tak boleh nak elakkan completely, sebab persenyawaan tu berlaku di dalam tube, dan sama ada embrio tu nak menempel dalam tube ataupun di dalam rahim, itu kita tak boleh nak control, walaupun dengan IUI dan juga IVF. Okay, sebab embrio akan pilih kat mana dia nak tempel. Okay. Seterusnya Puan Fatihah Mazilam, saya scan hari tu ada telur yang besar sedikit kiri dan kanan, ukuran 0.6 mm. Normally berapa hari telur tu akan capai 16. So dia kata dia scan nampak telur tu maybe 6 cm rasanya, 6 mm. Tapi macam mana nak berapa lama telur tu akan besar jadi 16 mm? Itu satu soalan yang sukar, sebab tengok keadaan. Kalau wanita tu period dia regular, contohnya kalau Puan period regular 28 hari punya cycle, usually hari ke-12, 13 ada telur yang matang. So telur yang matang selalunya 16 mm ke atas. Okay, so kalau masa awal kitaran dalam hari kedua, saiz dia kurang daripada 10 mm, so dalam 6 mm. So kita suspect kalau natural cycle ada satu telur yang besar, masa hari ke-12 ada 16 mm. Okay, so basically dalam 10 hari. Tapi bila kita bagi rangsangan, selalunya telur akan lebih cepat sikit besar. So mungkin less than 10 days dia boleh besar. Okay, so berapa kadar setiap hari, berapa mm tu sukar nak tahu, sebab setiap wanita tu berbeza. Tetapi dalam masa 10 hari usually dia dah cukup untuk jadi matang. Kalau kita rangsang mungkin lebih cepat besar, dan masa hari ke-12 kita scan dah 18 mm contohnya.
Okay. So Miss Zal, dok, seawal bila boleh cek hamil? Bila period tu dah, kalau kita period tu regular, kita miss period, selalunya kita advise untuk tunggu dulu, jangan cek lagi. Tunggu dalam seminggu dah miss period, baru try cek dengan urine pregnancy test. Sebab isunya ramai yang cek awal kadang-kadang suka nak tahu exactly. Nampak macam sama-sama, macam ada 2 line, nampak macam 1 line, sekejap nampak 2 line. So sometimes kita biar tunggu dulu, bagi masa untuk hormon tu meningkat. Kalau betul pregnant, dalam masa seminggu dah miss period, maksudnya minggu ke-5, 5 weeks, okay, buat UPT ataupun buat macam clear blue yang digital, mungkin you akan nampak dengan lebih jelas. Maka kat situ lebih dia punya result dia lebih tepat dan juga lebih clear, okay. Tapi kalau nak confirm, selalunya boleh juga buat ujian darah, tapi untuk tahu paras level hormon pregnancy tu. Seterusnya ialah Puan Fatin Maliana, saya on Clomid sekali je, lepas tu tak continue. Alah, okey. Maksudnya kalau lepas on Clomid je tapi tak continue tu baru first step, tapi can always continue balik. Memang rawatan fertility ni memang dia ada momentum dia ada seru dia, ya. Sebab ikut kita juga motivasi. The issue is dengan IUI, bila walaupun kita tahu rawatan tu chances dia tak tinggi, tapi bila tak berjaya kita rasa down teramat-amat sangat. So sometimes dari segi kami, dari segi healthcare professional, dari segi doktor, kadang-kadang IUI ni lambat untuk, bila result tu negatif, lambat untuk couple tu datang balik ataupun couple tu naikkan motivasi dia balik. Kadang-kadang sampai setahun 2 baru dia datang balik nak check. So itu yang menyebabkan IUI ni kebanyakan doktor dia tak optimistik sangat, sebab momentum dia tu teramat-amat terkesan, especially bila result tu negatif ataupun tidak memberangsangkan. So ramai yang akan mengambil masa untuk kayuh balik, untuk naikkan semangat. So itu isunya. Walaupun kita dah cakap rawatan ni beratus dia tak tinggi, kalau tak berjaya kita mohon keep it up, sebab kita ada biological clock, kita ada time untuk kita fight. So seterusnya ialah Puan Afni Safarina, doktor, apakah jika ada hydrosulfing boleh melakukan IUI? Okey. So hydrosulfing ni berlaku apabila tube fallopian tu bengkak. Okey, kenapa dia bengkak? Boleh disebabkan kalau ada jangkitan, kalau ada disebabkan oleh endometriosis, ada radang kat dalam tu. So itu menyebabkan tube tu bengkak antaranya. Okey. So bila tube tu bengkak, selalunya disebabkan kondisi pelvis yang ada jangkitan, yang ada inflamasi. Okey. Maksudnya dia kalau sebelah bengkak, sebelah lagi pun selalunya terkesan juga. Okey. Mungkin tak terkesan sebanyak yang sebelah yang bengkak tu. So katakanlah tube belah kiri bengkak, tube belah kanan mungkin tak bengkak tapi fungsinya suboptimal. Okay? So kalau kita buat IUI, sebab kita tahu tube fallopian memainkan peranan yang penting untuk persenyawaan, untuk pembahagian embrio, ya. So dekat situ kita rasa IUI may not be the best. In fact kalau kita tengok IVF cipta ataupun didesign untuk mereka yang ada masalah tube fallopian. So selalunya kita lebih ke arah buat rawatan IVF. Sometimes tube yang bengkak kita terpaksa keluarkan dia ataupun buang sebab dia ada air yang toksik bertakung di dalam tube fallopian yang boleh backflow, yang boleh turun ke dinding rahim, mengganggu penyempilan embrio. Okay? So itu antara the extent of severity ataupun extent of penyakit bengkak tu sejauh mana. Kalau bengkak air bertakung, ada backflow, ada air dekat dalam dinding rahim, so sometimes kita kena buang tube tu dulu. Okay? Sebab dia kacau environment penyempilan embrio tu, environment dinding rahim tu. So itu yang berlaku. Tapi kalau tube tu tak bengkak, okay, dan dia tak kacau, dia tak tersumbat, contohnya tak ada air bertakung, dan mungkin kita tak buang tube tu. Okay? So setiap wanita berbeza, so kena tengok keadaan dari masa ke semasa sebab dia dinamik. Kadang-kadang kita scan, oh ada air bertakung, and then lepas tu kita scan bulan depan tengok tak ada. So sebab dia on and off, ya,
So dia dynamic, so kita kena decide masa tu sometimes, and then kalau ada air bertahun kita tak boleh go ahead. Alright, so seterusnya adalah Siti Khadijah Shopee. Boleh saya tahu kos untuk ICSI? Ramai orang tanya pasal ICSI. So ICSI ni adalah macam teknik dekat makmal. Dia sebenarnya setiap couple yang buat IVF adalah kos dia sama saja dengan IVF. Dia tak ada berbeza pun. Okay? Cuma dekat dalam makmal je yang berbeza, di mana embryologist akan ambil telur dan dia akan pilih sperma yang normal, yang bentuk dia normal, yang aktif. Yang itu yang dia akan cocok terus ke dalam telur tu. So dia paksa sperma tu masuk dalam telur, paksa dia kahwin. Okay? So kat situ kita tahu sperma tu berjumpa dengan telur. Okay? Teknik IVF, selalunya kita kata IVF, tapi sebenarnya kebanyakan situasi kita buat ICSI. Sebab kita khawatir kalau IVF, apa berlaku masa IVF? Masa IVF tu kita ambil telur, kita letak sperma sekeliling dia, lepas tu kita perap, kita incubate dia dalam incubator, and then esok tu kita tengok dia bersenyawa ke tak. So dia macam more natural selection. Isunya ialah kita takut the next day tu diorang tak bersenyawa pun, dia just macam tengok isyada macam tu je, tapi tak ada apa-apa reaction. So by that time telur tu dah, orang kata dah overcook, dah due. Kalau kita nak cocok sperma masa tu, may not outcome dia may not be as good daripada kalau kita buat cocok ataupun ICSI sebelum tu. So itu yang berlaku, tapi dari segi kos sama sahaja, tak ada beza. Yang berbeza adalah apa yang berlaku di dalam makmal. Okay? So kos package ICSI sama dengan package IVF, bergantung dengan protokol, antara 15 hingga 20 ribu. Okay? Puan Izrin Aziz, doktor, kalau saya ada egg tapi tak ovulate, boleh tak pregnant naturally tanpa IVF? Kalau ada telur tapi telur tu tak dilepaskan, tak ada ovulasi, maksudnya telur tu tak boleh berjumpa dengan sperma. Okay? Untuk dari segi teorinya, kalau telur tu tak ovulate, maka puan tak dapat period. Okay? Kalau betul, kalau situasi macam PCOS, contohnya period dia tak regular dalam setahun, mungkin beberapa kali sahaja, ataupun ada juga 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali period. So maksudnya telur tu tak dilepaskan, dia tak boleh berjumpa dengan sperma. So secara teorinya tak boleh mengandung secara natural. So unless bila tiba-tiba at one stage telur tu jadi besar, matang, ovulate, dan dia berjumpa dengan sperma dan boleh pregnant secara natural. Tu kadang-kadang orang kata, oh saya period memang tak regular, tiba-tiba tengok dah pregnant. Sebab telur dia for some reason that month ada ovulation, ada telur tu matang, dia berjumpa dengan sperma. So itu yang berlaku, dan dia tak dapat period pun, tengok dah ada baby, dah ada isi. So itu yang berlaku. Okay? Dan kita nak date berapa lama pregnant, kita tak boleh tahu ikut period dia, sebab dah lama tak period. So kita tengok size baby dalam kandungan dia. Okay? So Wani Haris, doktor nak tanya, kalau obese memang tak boleh buat IUI ke? Saya PCOS. Okay. Bukan tak boleh, boleh tu boleh, tengok sejauh mana dia punya obesity-nya. Okay? Isunya ialah kalau setengah tempat kita ada guideline, kalau BMI lebih daripada 40, kita tak boleh buat rawatan fertility. Isunya ialah kalau mengandung, nanti risiko teramat-amat tinggi untuk ibu yang mengandung dan juga bayi yang dikandung. Okay? So bayangkan kalau kita pregnant, kita ada masalah darah tinggi, kencing manis, dan juga kadang-kadang ia akan membahayakan ibu yang hamil masa tu. Okay, so that's why kita tak boleh buat rawatan fertility bagi mereka yang BMI lebih daripada 40. So setengah tempat BMI 35 dah tak boleh, ataupun ada yang 30 tak boleh buat. So tapi selalunya doktor tak akan biarkan macam tu je. So doktor akan make sure ada jumpa dengan dietitian, ada jumpa dengan basically pakar pemakanan, nutrisi, and then jumpa dengan doktor yang boleh bantu untuk turunkan berat badan. So ada juga yang especially buat macam BMI dia more than 35 untuk consider bariatric surgery kalau measures yang lain tak berjaya. Contohnya dia buat ambil ubat Saxenda, dia join grup Zumba ke grup yang untuk turunkan berat, tapi tak berjaya. So sometimes dia lebih radikal, dia buat
bariatric surgery. So dekat situ berat akan turun dengan banyak. Okay, so especially wanitanya BMI more than 40. So itu antara ikhtiar yang boleh buat. So dari segi rawatan kita boleh je rangsang. Isunya ialah dia punya ethics. So kalau mengandung, lepas tu macam mana nak turunkan berat badan. Kalau kita mengandung, kita nak turunkan berat badan, bahaya juga untuk kita dan juga bayi. Okay, so kat situ dilema dia. Dan kebanyakan bila kita rangsang dengan ubat, hormon, walaupun dengan dos tinggi, bila BMI kita tinggi, respon dia tidak memuaskan atau respon dia sangat optimal. Kalau tak respon langsung. Okay, so itu yang berlaku. Dan kita tahu wanita yang PCOS, kalau berat badan dia turun, dia akan respon dengan lebih baik. Dan ada juga yang berjaya pregnant secara natural tanpa rawatan fertility bila berat tu dah turun. Okay, so macam mana kita nak tengok yang mana yang priority. Okay, so kita akan buat ujian saringan couple, kita tengok BMI dia berapa, kita tengok result telur dia macam mana, tengok sperma dia macam mana. Kalau dia masih insyaAllah muda, early 30s, dan kita mungkin keutamaan diberikan kepada turunkan berat badan dulu. Okay, so itu yang kita tengok. Tapi kalau bila umur maybe dah lewat 30-an, dan juga ada faktor-faktor lain yang ada time limit contohnya, dan maybe kita turunkan berat badan dulu sedikit, and then kutip telur, simpan dulu, and then turunkan lagi. Okay, so sebelum kita letak embrio tu, supaya chances untuk berjaya mengandung, dan bila mengandung tu dengan BMI yang sebaik mungkin, lebih baik daripada kalau kita just teruskan je rawatan fertility. Okay, so Puan Hanis Abu Bakar, berapa dos minimum untuk PCOS untuk buat IUI? Berapa dos minimum? Okay, so dia tengok setiap selalunya kalau minimum kita pakai dengan ubat Clomid, ubat Letrozole. Okay, so dan kita tambah dengan injection sedikit. So kita tengok juga, tapi maksimum dos ada 150. Kita tak go further than that sebab kita takut terlalu banyak telur yang terangsang. Minimum dos around 75 IU yang ubat injection tu. Okay, so apapun, bila ubat-ubat ni kena ada pemantauan dengan doktor supaya kita pastikan keadaan tu selamat untuk kita teruskan rawatan IUI ataupun rawatan fertility. Nisa Arisa 94, Dok, sorry kalau salah topik, nak tanya kalau vagina dryness ada possibility boleh pregnant ke? Boleh, basically tak ada masalah untuk pregnant. Maksudnya kita risau sperm tu tak boleh swim. Okay, tapi sebenarnya dalam air mani dia ada banyak lubricant dalamnya yang bantu untuk sperm tu swim. Cuma bila ada vagina dryness, kita rasa pedih, kita rasa sakit bila bersama. So itu keadaannya bukan menyebabkan kita tak boleh pregnant langsung. Okay, sebab ramai wanita yang ada vagina dryness yang rasa bila nak bersama, lagi kalau TTC nak kena kerap bersama, rasa macam macam rasa a chores, rasa macam terbeban macam tu sebab dia tak enjoy, sebab rasa sakit. So kita kena atasi macam mana kita nak bantu dengan lubricant yang kita pakai kena lubricant yang sperm friendly. Tapi kadang-kadang doktor tengok juga kenapa vagina dry, sometimes ada impact dari segi psikologi, dia stress ke, ataupun ada setempat yang dia tak selesa, dan kena explore kat situ dan untuk bantu dia terangsang dengan lebih, supaya rangsangan tu lama sedikit sebelum bersama, sebelum ada penetrasi, so supaya tingkatkan natural lubricant untuk bantu dalam proses bersama. Okay, so 07 Puteris, doktor kalau PCOS berat 88, umur 37, apakah yang perlu buat untuk hamil? Okay, so kalau PCOS, kalau betul PCOS dah buat AMH, basically dah buat ujian sperma, so kita ada isu dari segi satu PCOS, lepas tu berat badan dan usia. Okay, yang limiting factor adalah usia, sebab usia kualiti telur, walaupun PCOS ada banyak telur, tapi kita banyak juga lihat wanita yang PCOS lewat 30-an, telur banyak tapi persenyawaan, pembahagian embrio menjadi blastosis, yang kat situ kita nampak bilangan dia kurang dengan mendadak. So maksudnya kuantiti telur tu ada bagus tapi kualiti telur tu kurang, maka
pembahagian menjadi embrio tu tidak sebaik yang kita harapkan, ataupun ada yang buat ujian genetik ya, dan dekat situ kita nampak genetik dia unfortunately genetik yang tidak sihat untuk kita letak embrio tu. So kita faktor utama adalah, yang paling serius adalah usia, followed by PCOS dan juga berat badan. So apa yang kita buat ialah kita mungkin kita pastikan on ubat metformin, glucophage. Kita akan actively reduce the weight. Kita bagi masa 2 bulan hingga 4 bulan untuk turunkan 5 hingga 10 kilo. Okay, and then actively maksudnya kita dapatkan dietitian, kita dapatkan ambil Saxenda. Okay, pada masa sama kita screen for diabetes dan penyakit lain pada masa dan lepas tu kita mungkin dah turun berat badan 5 kilo ke atas tu, mungkin second month, third month kita mungkin buat IVF, kutip telur, bekukan blastosis, lepas tu turunkan lagi berat, lepas tu ambil balik. Kalau ambil Saxenda, dietitian, turunkan lagi sebelum frozen embryo transfer. So the idea adalah untuk dapatkan beberapa blastosis yang kita boleh bekukan dan kita boleh freeze the time. Okay, kita boleh pegang kesuburan tu kat situ sat. Sementara kita turunkan berat badan lagi. Kalau boleh turun berat badan yang signifikan, maksudnya we are talking about 5 to 10 kilos. Okay, tengok BMI ideal tu berapa. Tak adalah kita kata kena BMI orang kata 20 macam tu, tak. Maybe drop the weight as much as possible sebelum kita buat frozen embryo transfer. So by the time dia dah nak buat FET, frozen embryo transfer, mungkin dia dah lose between 5 to 10 kilos. Cuma mungkin kita buat staggered sebab kita ada kekangan dekat waktu usia tu. Okay. Ada juga yang sambil kita tengah tunggu turun berat badan tu dah datang, dah tengok UPT positif. Okay. So tu antara yang boleh berlaku, yang kerap juga berlaku dengan wanita yang PCOS bila berat badan dia turun dengan banyak. So Puan Arisa, saya ada satu tube saja, satu tube lagi saya dah kena buang sebab ectopic. So boleh buat IUI lagi ke? Ya, secara teorinya masih boleh, provided telur yang besar tu adalah telur bahagian tube yang masih ada. Okay. So kalau kita rangsang telur bahagian tube yang ada tu yang besar, so masih boleh buat IUI. Okay. Tapi kita sebelum tu kita pastikan result telur okey, tengok sperma okey, kita pastikan tube yang satu tu memang tak tersumbat. Okay, baru kita buat IUI. Tapi kalau kita buat pemeriksaan contohnya ada suboptimal sperma ataupun ada bilangan telur dah kurang, okay, maybe kita lebih ke arah IVF sebab kita tak nak waste too much time dengan teknik yang chances dia tak tinggi, dan juga bila na'udzubillah tak berjaya, kita makan masa untuk bangun balik, bangkit semula, untuk mulakan balik. So itu semua kita kena discuss dengan couple dan kita tengok cara yang mana yang terbaik. Sebab isunya ialah kita tak boleh nak pastikan ovary yang belah tube dia okey tu yang telur dia besar. Okay, so itu yang kita risau sebab kita tak ada control. Alright. Okay, seterusnya ialah Puan Fatihah concern macam mana nak ukur saiz telur betul-betul matang. Kita buat TVS. Kita buat TVS, transvaginal scan, kita tengok dan kita ukurlah berapa saiz dia. Okay, kita based on size saja, tapi sebenarnya itu yang kita ukur tu adalah kantung yang kita percaya ada telur dalam dia, dan saiz kantung yang ada air, yang ada telur tu, dia punya saiz tu akan reflect sama ada telur tu matang ataupun tidak. So nak tahu telur tu betul-betul matang, yang tu kena tengok bawah mikroskop. Okay, tapi selalunya dengan scan kita dah tahu telur tu saiz dia dah bagus, dah besar, okay, telur tu matang. Okay, Puan Syira Yusof, boleh BD secara natural ke kalau telur matang banyak disebabkan tak boleh proses IUI? Tak boleh bersama secara natural. In fact, kena pakai kondom kalau nak bersama. Sebab kalau telur dia banyak, macam ada 6 telur yang besar kat dalam tu, kita kena abstinent, abandon IUI, abstinent completely sampai period datang. Baru boleh bersama. Maksudnya dah habis period baru boleh bersama. Sebab ada risiko, ada persenyawaan yang berganda, orang kata. Okay. So seterusnya adalah Puan Ninis _ doktor, betul ke TTC
tak boleh minum minuman yang mengandung kafein. Hopefully dok perasan. Tertanya juga pasal ni sebab everyday need caffeine. Saya pun coffee person. So senang je cakap, okay, tak boleh minum lebih daripada 2 cawan. Okay, sehari. Kalau you boleh turunkan kepada at least 1 cup per day, then that's fine. Okay, sebab dia ada some kajian menunjukkan kafein yang terlalu banyak boleh mengganggu dengan kesuburan. Dia boleh mengganggu juga dengan perkembangan bayi di dalam kandungan, di mana bayi punya saiz boleh kecil daripada yang kita anticipate. Okay, so that's why kena jaga caffeine intake. Okay, tapi tak adalah tak boleh langsung, masih boleh. Okay, tapi mungkin kita kena limit. Okay, Emma Fatihah 1989, saya hamil baby twin IVF, boleh ke saya kerap buat TVS scan di awal kehamilan? Okay, so ya, boleh tu, boleh sebab scan tu tak memberi apa-apa kesan kepada perkembangan bayi, tetapi selalunya bila kita buat scan tu kena ada indikasi. Okay, so selalunya kita baby di awal kandungan kita akan scan every 2 weeks, nak tengok pembesaran dia, tengok saiz dia, ya, especially kalau ada twin, ya, tahniah puan. So dan kita tengok saiz dia macam mana, adakah sama, okay, jantung dia. So tapi tak adalah kita scan setiap minggu unless ada sebab-sebab tertentu macam pendarahan contohnya. So itu antara yang mereka buat, dan taklah setiap hari kan, betul, itu tak ada apa-apa indikasi, selalunya kita tak buat macam tu. Liana Zurunusdi, salam dok, ada pantang larang ke selepas proses IUI dari segi aktiviti harian? Okay, so selalunya untuk IUI, kita kata masa hari IUI tu, okay, kita akan bagi MC hari ni, masa hari IUI, lepas tu esok tu boleh bekerja macam biasa. Kita tak adalah kata kena baring 2 minggu, tak, ya, sebab dia macam seolah-olah persenyawaan berlaku di dalam tube fallopian di dalam rahim semua tu. So dia macam bersama secara natural. Okay, cuma kita bantu dengan ubat besarkan telur dan kita assist sperma untuk masuk ke dalam rahim, tapi tak adalah apa-apa pantang yang strict yang kita praktiskan. Okay, so masih boleh pergi kerja macam biasa, but of course kalau you rasa nak ambil cuti, nak spend more time dengan work from home, kalau if that is okay for you, then that's fine. Tapi dari segi indikasi medicalnya, tak ada satu indikasi yang kena kata oh kena rehat 2 minggu, tak. Okay, seterusnya ialah Puan Ainatul Mardia, salam doktor, if every cycle saya ada telur matang, if buat IUI perlu ambil ubat juga ke untuk matangkan telur? So yes, natural cycle ada satu telur yang matang, sebab tu period tu datang, period tu regular. Tapi dengan IUI, the idea adalah untuk lebihkan telur yang matang. Maksudnya kalau natural cycle ada 1, dengan IUI kita nak 3, kita nak 4 telur untuk naikkan chance sperma tu berjumpa dengan telur yang matang. So dia ada 3, ada 4 telur yang matang untuk dijumpai, untuk disenyawakan. So itu yang kita buat masa IUI. Okay, Hidayah 311, doktor berapa kos cek tube? So kalau tube ni ada banyak cara. Ada 3 cara sebenarnya, dengan X-ray, HSG, hypoxia, kita pakai ultrasound, satu lagi dengan laparoskopi lah, pembedahan yang tebuk-tebuk tu. So selalunya pembedahan tebuk-tebuk tu kita buat bagi macam orang tu ada cyst, kita buat sekali. Tapi selalunya HSG dengan hypoxia yang kebanyakan klinik buat. Kalau Kak Sofia kita pakai hypoxia, kita pakai ultrasound. So cost tu dalam 850. Okay, so result tu kita dapat masa tu. Dia macam dalam proses tu kita buat running commentary yang kata tengok ni, nampak ni tube ni, kita nampak dye tu lalu okey saja, flow dia cantik. Okay, and then kita tengok keadaan. Maksudnya sambil kita buat tu kita dah tahu keputusan tu. Untuk HSG ni menggunakan X-ray. So basically apa yang terjadi, doktor akan masukkan dye, lepas tu mereka akan ambil X-ray. Okay, so result pun dapat selepas itu. Okay, dan cost dia selalunya HSG murah sedikit. Okay, cuma hypoxia ni dia kurang sakit, ya? Dan kita boleh tengok juga ovary, berapa bilangan telur ada kat situ, dan kita lebih soft like orang kata tak ada radiasi lah, sebab pakai ultrasound, dia tak pakai X-ray. Okay, so Puan Nur Bella MZ,
doktor normal tak period darah keluar 2 hari saja? Kitaran untuk waktu subuh macam mana? So kalau period tu 2 hari, itu masih kita consider normal provided period tu darah dia merah. Okay, maksudnya merah, you kena pakai pad. And then kalau period tu regular, kitaran dia regular, then that's okay. Cuma kita kadang-kadang nak pastikan betul ke period ni okey ke tak waktu subuh tu. So kita tengok selalunya waktu subuh tu berlaku 2 minggu sebelum period, dia macam retrospektif sikit. Okey. Tapi kalau kita nak tahu, kita boleh buat OPK, antaranya dia ada one ialah kita boleh buat ultrasound. So ada juga yang datang, doktor saya nak tengok saya ni tengah waktu subuh ke, saya rasa macam tengah subuh. Saya dah hari ke-12 dah, saya nak tengok ada tak telur yang besar. Kata, alright, kita boleh scan puan, kita tengok. Okay, tengok ada telur yang besar, 16mm, 18mm. Okay, so ada telur besar. So malam ni, okay, jangan buat benda lain. Bersama kita bagi homework. Sometimes doktor boleh bagi injection juga untuk bantu telur tu pecah. So itu antara cara nak check ada tak telur matang selain pada OPK. OPK tu urine kita check ataupun tengok tanda-tanda symptoms waktu subuh yang putih telur tu. Okay. Kita boleh buat ultrasound tu dynamic. The other thing ialah kita boleh buat ujian progesteron ya. Yang tu adalah retrospektif, maksudnya dah ada ovulasi baru buat ujian progesteron. Serum progesteron tu kita buat hari selalunya 21 untuk cycle yang 28 hari. So ramai yang tanya, doktor kenapa progesteron saya rendah, saya nak progesteron, nak tambahkan progesteron. Bukan macam tu, dia progesteron tu rendah sebab tak ada ovulasi. So apa yang kita kena buat ialah untuk bantu ovulasi tu berlaku, bukan naikkan progesteron tu. Okay? So kat situ yang ramai termiss dari segi kefahaman. So selalu doktor kata progesteron rendah, tapi bukan maksudnya dia rendah macam tu, dia rendah sebab tak ada ovulasi. Okay, so kita kena bantu dengan ovulasi. Contohnya bantu matangkan telur supaya ada telur yang matang dengan ubat Clomid, dengan ubat injection contohnya. So itu yang berlaku. Okay, Puan NH0, salam doktor, kalau kes test HSG tube block ada positif, condition ini boleh reverse? Never say never. Although peratus dia kekurangan peratus tube tu terbuka semula tu rendah, okay, tapi kita basically tengok kenapa tube tu block, selalunya sebab jangkitan, selalunya sebab ada endometriosis ataupun operation yang lain menyebabkan tube tu terkesan, ada parut kat dalam dia menyebabkan dia tersumbat. Jaranglah tube yang dah tersumbat tu terbuka, walaupun ada, tapi we are talking about percentage yang rendah. Okay? So macam mana nak naikkan possibility untuk mengandung? Kita akan buat rawatan fertility, dan kebanyakan isu rawatan dia adalah ke arah IVF sebab bila tube tersumbat maksudnya tempat perjumpaan sperma dengan telur, tempat pembahagian embrio tu terkesan ataupun tertutup. So dia tak boleh berlaku. So that's why kita bawa telur tu keluar, ambil sperma, cocok terus dengan telur tu, bagi jadi embrio, kita bypass apa yang berlaku kat tube, itulah kita masukkan ke dalam rahim. Okay, so itu yang berlaku. Alright, so puan, ada ramai yang tanya, doktor boleh tak buat operation? So operation tube tu memang ada, okay. Cuma kita kena faham kadang-kadang operation tube tu parut selepas operation tu menyebabkan tube tu tersumbat semula. Okay, kalau disebabkan oleh endometriosis, kadang-kadang tube tu antara faktor utama, tetapi sebab radang di dalam pelvis tu menyebabkan tempat persenyawaan pembahagian embrio tidak optimal. Okay, so kita kena bypass that. That's why kita buat persenyawaan di dalam makmal. Puan Izrin Aziz, doktor saya period every month, cuma tak ovulate, macam mana ya? Betul ke tu tak ovulate? Selalunya period akan datang 2 minggu selepas ovulasi. Okay, so nak minta Puan Izrin untuk pergi check betul ke tak ovulate. Mungkin boleh buat OPK, mungkin boleh buat ultrasound ataupun buat ujian darah. Kadang-kadang ujian darah kita buat hari ke-21 serum progesteron, tapi cycle kita 30 hari. So dia bukan hari ke-21 kena anjak. Okay, so it's a bit tricky yang tu. Okay, so sometimes kita just buat ultrasound, dan kita follow lah telur tu, tengok telur tu makin besar tak, and then 2 hari lagi scan balik, tengok telur tu pecah ke tak. Kita boleh nampak kelongsong yang dah ronyok selepas
ovulasi. So tu kita nampak betapa cantiknya organ wanita. Okay. Puan Raihan Nina, doktor boleh terangkan tak prosedur PGTM untuk pasangan thalassemia dan range harga berapa ya doktor? Yang ni basically dia nak buat ujian genetik. Contohnya pasangan suami isteri adalah pembawa thalassemia. Pembawa thalassemia dia adalah masalah genetik menyebabkan sel darah merahnya tidak terbentuk dengan sempurna. So kalau suami adalah pembawa genetik ni, isteri pembawa genetik ni, so dia orang simptom tak ada. Tapi bila mereka berumah tangga, risiko untuk ianya di-pass down kepada anak menjadi pembawa orang kata major lebih tinggi. Okay? So that's when kita check genetik supaya embrio yang kita transfer ke dalam rahim tidak mempunyai genetik thalassemia daripada ibu dan ayah. Okay? So itu yang berlaku lah. Okay? So prosedur ni perlukan buat IVF. Okay? Sebelum tu kita akan check genetik ibu, genetik suami ya. Dan sometimes extended family pun kena ambil juga, tengok keadaan untuk jadikan template. Okay? Supaya nanti masa kat embrio tu kita boleh tengok genetik mana yang kita nak check. So itu yang berlaku. So dia kena buat IVF, lepas tu dia kena biopsi embrio dia. Daripada embrio yang ada, dia akan masukkan embrio yang sihat, okay, yang tak ada penyakit thalassemia tu. So kos rawatan ni lebih sedikit sebab buat ujian genetik, bukan sedikit, banyak juga ya. So we are talking about dalam 30,000 macam tu untuk satu kitaran IVF, termasuklah genetik dan juga embrio masukkan ke dalam rahim. Okey, itu yang berlaku. Okey, so seterusnya kakak.account, saya period regular tapi saya pernah scan 2 kali kat different klinik masa CD13 tak ada telur. Tu kira PCOS ke saya berat normal? Suka nak tahu daripada sini puan, sebab period pun regular. So kalau period regular mesti ovulate. Okay. So mungkin masa scan tu pada hari yang tak tepat, tak nampak telur yang besar ataupun telur tu dah pecah ke contohnya. So mohon puan mungkin buat ujian lebih dari segi result telur, dari segi buat ujian scan transvaginal. Betul ke PCOS? Sebab kalau PCOS selanjutnya period tu tak regular. Okay. So okay, puan seterusnya adalah puan Nurul Laugi, lelaki pun kena turunkan berat badan ke doktor? Ada efek sperma tak kalau obese? Okay. Ideally kita naklah berat badan yang normal, tapi bagi mereka lelaki, selalunya kita buat ujian sperma. Kita tengok sejauh mana bacaan sperma dia terkesan. Kebanyakan dia punya efek dia, yes, dia ada bacaan sperma yang terjejas, tetapi tidaklah seketara wanita. Okay? Sebab like it or not, sebab wanita yang akan pregnant, so berat badan tu bukan hanya memberi kesan kepada telur dia masa tu ya, sama ada telur dia matang ataupun tidak, dan juga ketika dia hamil nanti impact berat badan tu. Untuk lelaki hanya sperma masa diperlukan masa persenyawaan berlaku, tapi selepas tu dah tak ada apa-apa isu. Okay? Yes, bila berat badan yang tinggi boleh mengganggu bacaan sperma, tetapi tak semestinya. Okay, so selalunya kita buat ujian sperma, kita tengok macam mana bacaan, ada tak apa-apa yang kita boleh optimiskan lagi. Antaranya adalah lifestyle, termasuklah berat badan. Okay, so selalunya couple kita bagi 2 hingga 3 bulan untuk repeat balik ujian sperma, tengok ada tak penurunan berat badan dan penambah baik bacaan sperma selepas 2-3 bulan tu. Okay, tapi selebih daripada itu kita akan teruskan rawatan sekiranya bacaan sperma dia ada suboptimal pun. Kadang-kadang kita buat juga rawatan sebab itu yang paling optimal yang kita boleh buat. Tak adalah kita kata kena turun berat kurang daripada 35 BMI baru buat rawatan. Tak, sebab lelaki dia hanya masa bagi sperma je. Dia, untuk wanita isunya kita kena think about nanti bila mengandung macam mana pula risiko tu. Sebab kat situ berat badan wanita tu lebih orang kata dijaga ataupun lebih memberi impact kepada outcome rawatan tersebut. Okay, so seterusnya adalah Miss
Platolicious. Doktor nak tanya, setiap bulan akan keluar spotting hari subuh. Kalau normal macam putih telur kan. Tapi saya putih telur bercampur darah. Bahaya ke dok? Okey. So puan nak minta puan pergi periksa dengan doktor. Okey. Buat scan, buat pap smear, buat speculum, tengok. Sepatutnya tak ada spotting masa waktu subuh tu. Selalunya waktu putih telur sahaja, dan tengok kadang-kadang ada polip, kadang-kadang ada blood vessel yang dipanggil atropian kat situ. So itu antara yang boleh menyebabkan ada spotting. So minta puan check. Okay. And SFQH, apa beza time sexual intercourse dengan IUI? Apa beza TSI dengan IUI? TSI adalah time sexual intercourse bersama secara natural. IUI kita ambil sperma masukkan ke dalam rahim. Okay, so itu bezanya. Okay, Puan Danish Ju 2021, umur 48, boleh tinggi chance. TSI tu apa tu doktor? Umur 48 tahun. Kalau isteri umur 48 tahun, isunya adalah bilangan telur, kualiti telur. Okay, chance untuk berjaya mengandung teramat-amat kurang. Okay, kurang daripada 5%. Sometimes kurang daripada 2%. Okay. So itu antara isunya, walaupun ada telur tapi sama ada telur tu berkualiti ataupun tidak, bersenyawa ataupun tidak, menempel ataupun tidak. So itu isunya. TSI adalah time sexual intercourse bersama pada waktu tertentu. Macam itulah orang kata. Dasi Kinok, doktor, ada side effect ke EG cancer kalau ubat? Okey, ada efek ke kalau ambil ubat fertility? Ada tak ubat fertility menyebabkan kanser? Alright, so selalunya ubat fertility ni dia ada had dia. Contohnya ubat Clomid, kita tak boleh ambil Clomid lebih pada 6 kitaran sebab ada risiko. Sekiranya lebih daripada 12 kali kita ambil, ada risiko dia memberi kesan kepada ovary, lebih ke arah kanser. So itu yang, that's why drug company kata hanya 6 cycle sahaja, tak boleh lebih daripada tu. So ada yang ambil Clomid tu macam makan orang kata gula-gula setiap bulan ambil. So tak boleh. Sebab kita kena pantau efek dia dan kita nak pastikan dia berkesan. Kalau tak berkesan, mungkin kena naikkan dos ataupun kena buat rawatan cara lain, cara suntikan hormon. So tak boleh main ambil je setiap bulan, and then hopefully that dia akan ada satu telur yang besar, matang, berjumpa dengan sperma tanpa apa-apa saringan. So kena saring, kena tengok efek ubat tu. Okay, so that's why dia ada limit. So kena ada under pengawasan doktor. HKMJH, doktor, CoQ10 prenatal FD boleh konsum ke pada semasa period? Yes, boleh. Memang kita ambil setiap hari termasuk dalam masa period, tak perlu berhenti. Okay. Nur Atika MJ, dok, kalau ada efek tak untuk tengah TTC kalau makan Panadol dan ubat sesama alergik? Tak ada, boleh makan Panadol dan ubat alergik biasa yang orang kata cetirizine tu dia tak mengganggu kesuburan ataupun waktu subuh. Ain Arifin, doktor, saya dah lepas fasa triggering ovulation. Sekarang tengah tunggu 2 weeks wait, tapi saya takut lambat detect di UPT but then ada progesterone deficiency. So dia dah dia dah rangsang ovary, dia dah trigger dengan HUCOC kan, dah trigger bantu ovulation. Tapi saya takut lambat detect UPT. So kalau dalam tunggu 2 minggu, kalau dalam masa 2 minggu selepas trigger, puan boleh buat UPT. Kalau UPT tu positif, alhamdulillah. Tapi kalau UPT tu negatif tapi tak dapat period lagi, bermaksud ianya unfortunately mungkin tak terhasil. Okay. Selalunya ovulasi tu berlaku sebab kita dah trigger. Jaranglah tak berlaku, tapi tengok juga dos. Okay. Kalau nak buat ujian serum progesteron pun boleh, tapi mungkin kena tengok dengan doktor supaya doktor boleh interpret sekali untuk tengok ada ovulasi ke tak. Okay. So sometimes ada doktor yang bagi dos trigger yang tinggi, double dose yang HUCOC, maksudnya dalam instead of 5,000 dia bagi 10,000 sebab nak pastikan ada ovulasi berlaku. Okay.
Fana Farhana, salam dok, if sudah melakukan orchidectomy satu side, ada efek kepada fertility ke? Boleh dapatkan zuriat tak kalau tinggal sebelah je? Masih boleh. Okay, so bagi mereka yang orchidectomy ni maksudnya ada sebab di mana testis ataupun zakar tu dibuang sebelah. Okey, contohnya ada cyst ke, ada ketumbuhan dia dah buang, ada tak chance untuk testis ataupun zakar sebelah yang satu lagi menghasilkan sperma? Yes, ada. Masih ramai yang berjaya mengandung secara natural sebab sperma masih dihasilkan di ada site yang sihat. Cuma mungkin perlu periksa, buat ujian sperma, pastikan sperma tu okey, dan tengok daripada situ. Okey. Sebab kadang-kadang kena tahu juga efek kenapa buat operation tu first place. Adakah adanya hanya localized dekat sebelah sahaja, boleh tak ada efek di other side. Sebab ada juga kadang-kadang blood flow ataupun blood vessel yang sama terkesan, so dia menyebabkan sperma di other side terkesan penghasilannya. Okay, so situasi macam ni kita galakkan jangan tunggu, buat dulu ujian sperma dan tengok daripada situ macam mana. Okay. Syamajadi 88, saya dah 35, okey ke pregnant? InsyaAllah okey puan. Ramai wanita yang pregnant usia 35 provided everything okey, maksudnya tak ada tekanan darah tinggi, kencing manis and what not. Okey. Dan jika mengandung, minta puan periksa dengan doktor awal, okey, pantau penyakit seperti kencing manis, darah tinggi pada dari awal pregnancy lagi. Pastikan bayi disaring ataupun dilakukan macam ultrasound. Ada banyak dah sekarang ni NICC lah, anti scan, macam detail scan awal. So itu semua boleh dilakukan untuk pemeriksaan yang lebih detail. Okay. NRSL NDY, kalau lagi 2 hari nak habis 2 weeks wait, boleh check UVT ke? Maybe better tunggu kot. Sebab nanti kalau kita check, kalau result tu macam orang kata tak clear, nanti macam rasa macam mana ni, nak tunggu ke lagi kita runsing. So maybe better tunggu betul-betul 2 weeks tu rather than kita buat ujian awal. Puan NH Zaira, doktor nak tanya kalau period, kalau keluar ketulan macam kulit ayam yang panjang tu apa ya doktor? Lepas puan kena check dengan doktor, saya tak tahu, tak boleh nak cakap macam ni. So masa tu puan bawa jumpa doktor, periksa, bawa juga, ada juga yang bawa spesimen ataupun darah ketul, ambil gambar supaya kita boleh tengok dengan lebih jelas. Tapi apa pun kena jumpa doktor untuk pemeriksaan yang lebih okey, lebih mendalam, sebab tak berani nak cakap nanti kalau tersalah susah. Puan Farha Ismail 18, dok, kalau untuk azoospermia perlu buat test cek kromosom tak? First IVF kami ke pregnancy. Okey, kalau azoospermia, okey, maksudnya dia dah berjaya buat IVF, dah ada sperma yang kita retrieve dapat daripada sampel ataupun biopsi testis tu. Okey, perlu ke buat kromosom? So saya faham dari segi embrio tersebut bergantung, sebab kromosom ni lebih kepada wanita yang usia 35 tahun ke atas, wanita yang keguguran berkali-kali, ataupun ada suspek bila letak embrio tak menempel, tu yang buat. Okay, so kat situ kena minta puan bincang dengan doktor, tengok dari segi ada tak apa-apa yang perlu buat dengan lebih. Okay, biasa juga bila even katakan semuanya sperm normal and then buat rawatan IVF, first transfer tak menjadi, itu kerap berlaku juga puan, tapi tak bermaksud kena check genetik terus. So apapun, setiap situasi berbeza, mohon puan check, discuss dengan doktor. Okay. Afzan Narudin, hai doktor, saya nak tanya, saya PCOS dan pernah buat IVF tapi masih belum ada rezeki, dan saya ada join program makan kesuburan. And I notice my previous doctor tak pernah nak suggest ambil inositol, just bagi glucophage. Okay, glucophage ni adalah metformin. Metformin dengan inositol. Metformin adalah ubat yang perlukan prescription doktor, dan dari segi evidence, dari segi bukti kajian, lebih banyakkan metformin daripada inositol. Inositol ni macam second line. Ramai yang ambil sebab dia tak boleh nak tolerate ambil metformin ataupun glucophage tu. Okay, so
So dia second line, macam kalau muntah, side effect yang teruk, dia ambil inositol. Inositol ni lebih kepada suplemen you boleh beli sahaja. Okay. So selalunya kita first line kita akan minta ambil glucophage. Okay. So tapi tak apa, ambil lah, insyaAllah rezeki tu ada. Okay. So minta bincang dengan doktor sama ada tak apa-apa lagi ubat yang boleh optimize, apa langkah seterusnya supaya next kitaran insyaAllah berjaya. Okay. Ada juga yang tanya boleh tak ambil metformin dan inositol sekali. So basically macam kita rasa either one, lebih ke arah metformin ataupun glucophage to be honest, rather than inositol. Okay. Amy Izlin, salam doktor, apa persediaan sebelum buat IUI? Maksudnya kena apa, suplemen apa? Ya doktor, thank you doktor. Sama, so biasa folic acid, vitamin D, okay, CoQ10, tu antara suplemen yang utama yang kita galakkan. Lifestyle yang healthy, makan makanan yang sihat. Okay, so basic saja, kita tak ada lah kata kena ambil banyak sangat suplemen, tak. Okay, so dan ambil ubat-ubat yang perlu dirangsang pada waktu yang pagi, pada waktu yang lebih kurang sama. And then kita teruskan buat ultrasound, tengok pantau macam mana respon lepas tu. Okay. Dan soalan yang terakhir, ada banyak lagi soalan saya tak dapat nak jawab sebab masa dah cemburu dengan kita. But then insyaAllah soalan-soalan yang lain ni kita akan jawab secara offline insyaAllah. Soalan terakhir adalah Puan Syafiqah Wahid, doktor macam mana nak tahu kalau kita ada cyst or fibroid ke, or ada masalah-masalah lain, by TVS ke? Ya, antara pemeriksaan utama first line adalah TVS, sebab TVS kita boleh nampak dengan lebih jelas ovary, boleh tengok folikel kat situ. Kalau kita nampak ada tak endometrioma atau endometriosis awal, kadang-kadang kita nampak dalam 1 cm dekat ovary tu. Kita nampak fibroid yang kecil, ya, dekat dinding rahim, kita tengok ada polip ke tak. So TVS adalah one of the best tool yang kita boleh gunakan untuk check kalau ada apa-apa masalah dari segi anatomi. Okay. So itu antaranya. Selain pada tu adalah second line, macam buat hysteroscopy, tengok ada polip kat dalam dinding rahim, confirmkan dan kita akan buang at the same time. Ada tak tes-tes yang lain macam laparoscopy, tu pemeriksaan yang lebih invasif, ya, yang boleh buat untuk check. Okay, so tu antaranya selain daripada MRI. But then TVS is the first line, and then alhamdulillah so far TVS bagi good feedback, outcome. Okay, so kita berakhir kat sini, kita overshoot 7 minit sikit. Dan soalan-soalan lain kita akan cuba jawab secara offline. So kita ada total soalan hari ini 69. Okay, so saya hanya sampai 40 sahaja. So ada 19 soalan saya hutang. Okay. So selain pada itu, saya nak ambil kesempatan bagi sesiapa yang ada hari Sabtu ni, kalau ada masa, kalau nak join curhat kami, boleh join secara face to face dekat Sofia Bangi, dekat Bandar Baru Bangi. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya pasal IVF, kepada couple Puan Sabrina, di mana dia telah melalui banyak rawatan fertility dan tetap meneruskan, ya, walaupun kali pertama tak berjaya, kali kedua tak berjaya, kali ketiga rezeki dia. So kita belajar daripada dia apa yang menyebabkan dia konsisten, keep on trying, ya, sebab dia tahu dia tak ada banyak masa, dia go all out. Okay, so dan juga kalau ada apa-apa nak tanya pasal tips, do's and don'ts masa IVF, boleh juga berjumpa masa kat situ. Okay, so sekian saja. Terima kasih kerana luangkan masa. Kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa salah silap saya minta maaf terlebih dahulu. Kalau nak tanya apa-apa boleh saja DM. InsyaAllah saya dengan juga Mira dan juga kru saya yang lain dapat jawab soalan sebaiknya. Okay, so insyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa hadapan. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.